tutorial sikit pagi ni. Okay, just a bit, not much. Cuma soalan yang kita bincang semalam, soalan extra yang saya bagi semalam dan berbanding dengan soalan tutorial hari ni, dia bentuk yang berbeza sikit lah. Sebab tu saya nak bincang juga soalan tutorial. Macam saya cakap semalam, untuk topik ni kita sebenarnya nak tentukan blok, period dengan group. Dan kita dah buat banyak latihan semalam. Jangan salah sebab semua ni akan berasaskan satu benda, electronic configuration. So yang paling penting adalah electronic configuration yang betul mengikut afbau. Okay, yang tu yang paling penting lah. Dan soalan jenis pertama yang dia boleh keluar lagi selain daripada apa yang kita dah bincang semalam. Okay, kalau soalan bentuk semalam banyak kamu jumpa dalam Camscore. Soalan dalam tutorial ni bentuk lain lah. Okay, bentuk lain yang kita boleh bagi adalah dalam bentuk isotope notation. Kita boleh bagi dalam bentuk isotope notation dan kita belajar isotope notation kat chapter berapa entah lupa dah. Kita ada dua nombor, kita ada nombor atas dan nombor bawah. Okay. Marini dah masuk ke? Belum. Fatihah, nombor atas apa? Nucleon number. Nucleon number. Alright. And therefore Nurin, nombor bawah? Proton number. Proton number. And as always, kita dah tahu isotope notation takkan berubah. Nombor besar duduk atas, nombor kecil duduk bawah. Nombor besar ke atas adalah nukleon, nombor kecil ke bawah adalah proton. Dan bila dia adalah elemen, sekali lagi dia adalah neutral. Dan bila dia adalah neutral, same old story yang kita duk repeat, number of proton sama dengan number of electron. So electronic configuration untuk P. Alright, electronic configuration untuk P, Syikin. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Thank you. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Everybody should be extremely good. Bukan good sikit-sikit. Alright. Next yang kita akan tanya adalah group, period and block. Anis? Ain? Group 2, period 4, S block. Group 2, period 4, S block. Alright. Period dengan block kalau kamu tak boleh buat lagi, aku memang hantar hang balik tadika tau. Alright. Syarat dia satu je. Dua-dua ni adalah sangat senang with one condition. Pakcik ni betul. Okay. So period block, malah nak cerita group. Soalan saya pada group adalah dia ada pegang berapa valence electron, Rifa? 2. Valence electron kat sini 2 yang duduk di 4s. 4s2. So that is your valence electron sebab dia S block. So kita hanya ambil NS. Okay, simple. Hari ni dia makan nasi lemak yang mana entah. Okay, lain kali Puan Amia habis je kelas kita sambung terus. Baru tak bernafas, baru tak bangun. Ni tak, ada je chance keluar mampu tempat. Duduk kat rumah pun boleh selesai. Duduk dalam rumah pun boleh masuk kelas lambat. Apa lagi yang penat nak? Apa ni susah betul masalah apa ni. Alright. I have Q over here dan disebabkan Marini baru masuk. Marini mic rosak lagi ke? Okay dah. Oh, okay dah. Come on. Electron untuk Q. Proton number dia 17. Satu S2. Dengar tak? Ya. Next question kamu, Aisyah. Sambung. Satu S2. Okay, boleh sambung pula. Lagi. Tak apa. Alright, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. That is my Q. Alright, that is my Q. Arisha? Group, period, block.
Group 17, Block P, Period 3. Block P period 3. Semua setuju? Kalau ada yang tak setuju boleh bersuara So you have your group 17 P block and period 3. Kalau yang tak dapat ataupun tak setuju boleh tanyalah. Okay, sambung. Rifah. Sekali lagi kamu. Semua kamu jawab untuk valence electron. Valence electron berapa? 7 yang duduk di mana sayang? 7 yang duduk dekat apa ni? 3S 3S tambah 3P. 3S tambah 3P5. So 2 tambah 5 sebab tu dia 7. Dan kenapa dia jadi grup 17 Rifah? Kenapa bukan grup 7? Sebab kalau P block dia punya electrovalence tu kena tambah dengan 10 untuk cari nombor group. Perfect. Alright, sebab valence electron 7 kena tambah 10 baru dapat nombor group sebab dia adalah P block. Very, very good. Alright, you have your R over here. Next, you have your R over here. Okay, Safia, valence electronic configuration. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Alright, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 over here Safia kata. Next, Aisyah. Group block. Group 2, period 3, S block. Period 3 S block. Semua setuju? Okay. Group 2 period 3 S block. Okay, ni group 2. Sebab apa? Sebab valence elektron dia 2. Bagi tahu dah siap-siap. Valence elektron dia 2, di mana valence elektron 2 tu duduk pada 3S2. 3S2. Sebabkan dia adalah S block, so number of group akan sama dengan number of valence electron. Simple. Okay? Dalam exam sangat senang, jangan salah electronic configuration. Mulut saya dah busuk dah repeat ayat ni weh. Hang salah lagi. Tapi kalau hang salah lagi, ayat yang keluar sama je. Misal tak ajar pun. Fatihah S. 1S2, 2S2, 2P2. 1S2, 2S2, 2P2. Soalan yang sangat-sangat senang dan Aziatul, group period block. Group 14, period 2, block P. P block. Group 14, period 2, P. Ataupun P block Alright, kita biasa tulis P block. S block, P block, D block. Biasa cara tu lah kita tulis. Dan so far kalau kamu tulis block P pun kita terima je. Tapi cara betul tu yang tu lah. Hujan lagi ke? Tak apalah. Tak penting. Bukan tak ada bumbung. Baby Oh, period 14. Yalah, bergelap betul lah. Laili, period 14. Period 14 pula. Group 14 sebab? Group 14 sebab kalau S block nombor electrovalence ni sama dengan nombor group. Electrovalence dia. Valence electron dia berapa? Valence elektron 4. 4 yang duduk di? Dua P2, 2S2. 2P2, 2S2. Okay. Tapi kalau valence electron dia 4, kenapa group dia 14? Tambah 10. Kenapa tambah 10? Kelang kabut dah. Silap dah. Valence electron 4, group 14. Tambah. Tak tambah 10. Kenapa tambah 10? Tak payah tambah 10. Tak payah tambah 10. So jawapan dia group 4.
Nurin? Tambah ke tak tambah Nurin? Tambah 10. Tambah 10. So kita tambah 10. Sebab apa Nurin kita tambah 10? Sebab dia duduk kat P block. Thank you. Sebab dia duduk kat P block, sebab tu kita tambah 10 pada valence electron untuk dapatkan group. Lainly kita tambah 10 sebab dia adalah P block. Thank you. So semalam kita dah bincang, kalau tak silap saya kita bincang 4 jenis soalan. Soalan jenis pertama dia bagi nombor proton sahaja. Okay, dan yang tu senang. Dia bagi nombor proton terus. Soalan jenis kedua dia bagi nucleon number dan juga dia bagi number of neutron. So kat situ kamu boleh dapat proton number. Jenis ketiga adalah dia bagi cation ataupun dia bagi anion dan dia bagi bilangan electrons. Okay. Jenis keempat, dia bagi cation atau anion tapi dia bagi electronic configuration. Dia bagi SPDF notation yang dia tulis. Okay, tapi adalah untuk cation dengan anion. So ni jenis kelima, isotope notation. Kalau dia bagi dalam isotope notation, kita bukan nak tengok online sayang. Kita nak tengok nombor bawah je. Sebab nombor bawah adalah number of proton. Okay. Dan bila dia neutron, number proton sama dengan number of electron. Okay. Sebelum saya sambung untuk isotope notation, satu je soalan saya nak tambah, tak ada apa. Kalau isotope notation yang dia bagi sekarang adalah Q. And then 40, 18. Tapi dia bagi charge. Soalan saya, beza tak cara kita menjawab soalan saya bagi ini dengan soalan tadi? Beza. Dia bagi Ain kata beza. Sebab apa beza? Sebab dia anion. Sebab dia anion. Okay. Kalau dia anion, so Tambah elektron. tambah apa? 18 proton tambah 1. Ain kata 18 proton tambah 1. Anybody else? So Ain kata bilangan elektron dia sekarang adalah 18 tambah 1. Rifa? Online? Mungkin sebab ni kot. Kalau dia lain sebab dia punya elektron tu tak sama dengan yang yang neutral yang Elektron dia tak sama dengan neutral. So Ain dah kata dah bilangan elektron dia 19 sekarang. Kamu setuju? Lagi? Lain? Yang lain 2 orang je setuju. Yang lain? Setuju. Arisha setuju juga. Saidatul? Tolak 1 kan supposedly. Tak tahu. Alright. Ain kata tambah 1. Saidatul kata bilangan elektron adalah tambah tolak 1. Lagi? Arisha? Yang lain? Bukan ke kalau anion dia tambah elektron. So kena tambah 1. Anion dia tambah elektron, okay? So kalau dia anion dia sebenarnya tambah elektron. So sebenarnya dia tambah 1 lah. Okay, betul? Lagi? Ya, saya dah tahu PPP. So semua setuju yang electronic configuration saya kena guna 19. Apa yang saya cakap semalam bila kita nak determine period, group and block. Electronic configuration kamu kena tulis untuk siapa? Kalau electronic configuration kena tulis untuk nucleus. Kita kena tulis untuk neutral Q, betul kan? Ya, saya tahu, kamu tahu tak? So bila kita nak tulis untuk neutral, dia bagi dalam bentuk isotope notation yang ada charge. Dia sebenarnya buat kamu pening je. Kita tengok tak charge ni? Tetap tengok. Thank you Safia. Kalau kita tak tengok Safia kat sini, kita sebenarnya nak ambil nombor apa je Safia? Nombor proton tu. Yes.
Thank you. 18. Kita sebenarnya tak tengok. Okay. Dia bagi dalam bentuk isotope notation. Yes. Dan dia bagi dalam bentuk isotope notation yang ada charge. Yes. Again, dia buat kamu pening. Sebab bila saya nak determine period, group and block, kita tak nak bilangan elektron untuk cation atau anion. Yang saya nak adalah bilangan elektron untuk neutral. Dan kita tahu bila dia neutral, bilangan elektron dia sama dengan proton, 18. Yang saya nak sebenarnya hanya 18. Okay? Sayang, dia saja nak buat kamu pening tu. Dia tu saya lah. Alright, saya saja nak buat kamu pening tu. Okay, kita tak tengok. Sama juga macam semalam, kita dah buat banyak soalan yang melibatkan cation atau anion dan kita tak guna bilangan elektron dia orang. Kita kira elektron yang baru. Alright? Ingat yang tu. So, saya nak electronic configuration untuk Q. Saya nak electronic configuration untuk Q, Syairah. Satu S2, 2S2, 2P2, 2P6, 2P6, 3S2, 3P6. Bohong perasan, duduk dua-dua ketuk kepala. Alright, next. Fatihah. Fatihah, saya nak group period block untuk Q saya. P block, P block, period 3, period 3, good. group 18. Group 18. Valence elektron berapa, Teha? Balance dia 8. 8 yang duduk di 3S dengan 3P. 3S dan juga 3P6. Thank you. Okay. Alright, ingat soalan sama je, cuma dia bagi dalam bentuk ion, kita tak guna ion tersebut. Always remember, to determine period, group and block, we always find the neutral. Always. Okay. Ubah soalan sikit, apa pening. Okay, ni yang best. Ni yang soalan Risha tanya semalam tu, Risha. Okay. Macam mana nak tentukan blok kalau dia bagi period dan group? Sangatlah senang. Kita dah belajar dah benda tu. S block. S block. Group berapa dan group berapa? Aisyah. Grup 1 dan 2. Grup 1 sehingga grup 2. Ataupun grup 1 dan grup 2. P block, Arisha. P block. Grup berapa? Grup 3 hingga grup P block. grup 13 hingga grup 18. Thank you. Last but not least, D block, Nurin. D block saya duduk dari Dari grup 3 sampai grup 12. Grup 3 sampai grup 12. Thank you. And dari situ kita dah tahu dah blok dia apa. Okay. So saya masukkan dulu blok saya. Blok saya grup 16. Okay, yang ni saya bagi ya. Grup 16 dia akan jadi P block sebab dia grup 16. Kalau grup 10 dia akan jadi D block. Kalau grup 7 dia adalah D block seperti apa yang kita bagi ke atas. Grup 15 kat sini P block. Grup 17 P block. Grup 2 adalah S block. Grup 12 adalah D block. Grup 1 adalah S block. Okay. Kalau okay, kita nak sambung soalan belakang tu yang best. Apa maksud valence electronic configuration? Okay. Kalau kamu perasan, every time bila saya bincang soalan dan bila saya tanya valence elektron, saya akan tanya valence elektron duduk kat mana. Dan saya tulis benda ni. Valence elektron 2, so dia duduk kat 4s2.
Valence elektron kat sini 7. Dia duduk kat mana? Dia duduk kat 3s, dia duduk kat 3p. Next, kamu ada valence elektron adalah 2. Sekali lagi, duduk kat mana? Duduk kat 3s. Benda yang saya tulis ini is what we call valence electronic configuration. Electronic configuration untuk valence elektron sahaja. Alright? Kita nak yang tu je. Dan untuk soalan ini, kita akan guna setiap satu period group block untuk tentukan valence electronic configuration dia. Kenapa saya kata setiap satu? Bila dia adalah period 3, period 3 bermakna N paling tinggi dia adalah 3. Bila N paling tinggi dia 3, group 16, semua orang tahu group 16 bermakna 6 valence elektron. 6 valence elektron juga P block. P block bermakna elektron last kena duduk dalam P block. Okay? So, the electronic configuration kamu mesti kena duduk pada N sama dengan 3. Dan N sama dengan 3 mula dengan 3s. 3s boleh dapat 2 elektron. Selepas 3s, saya ada 3p. Total valence elektron teacher 6 sebab group 16. So 3s2, 3p4. 6 elektron. Alright, 6 elektron duduk di P block. 6 elektron duduk di P block period 3. Alright, sebab tu dia kena tanya block. Sebab kamu nak tahu elektron last tu masuk kat mana. Dan apa guna N ni, apa guna period ni, N paling tinggi dalam electronic configuration. Kalau kamu perasan, N paling tinggi dalam electronic configuration mesti adalah N yang pegang valence elektron. Mesti adalah N yang pegang valence elektron, baru dia akan jadi N paling tinggi. Sebab dia orang last dah dalam tu. Alright, dia orang last yang kita masukkan. So, untuk soalan ni pula. Next, kita bincang. Soalan ni. So, sama, same case. Saya ada N sama dengan 4 sebagai paling tinggi. Saya ada group 10 sayang. Group 10 maksud saya ada 10 valence elektron. Dan, tahu tak trik dia kat mana? Trik dia, elektron last kena duduk kat D. So, bila kamu tulis electronic configuration, 10 elektron tu kena bermula dengan N sama dengan 4. So, N sama dengan 4 mula dengan 4s. Okay? Setuju? So, 4s boleh ada 2 kawan. 4s boleh sambung dengan 3D. 4s boleh sambung dengan 4p kalau 3D dah penuh. Betul? So sekarang 4S saya nak sambung dengan 3D atau 4D? Rasa-rasa 4P. Rasa-rasa? 3D. Kenapa 3D Arisha? Sebab dia D block. Yes. Kalau kamu tanya saya, teacher yang mana betul? Dua-dua ni susunan betul. Tapi untuk soalan kita, siapa betul? 3D. Dan kenapa adalah 3D? 3D8. Kenapa 3D8? Sebab dia adalah D block. Dia adalah D block, elektron last kena duduk pada D orbital. Nampak? Okay? Dan soalan hanya minta valence electronic configuration. Bermakna kita hanya jawab apa yang saya tulis kat depan. Alright, kamu tak boleh jawab bermula daripada 1S. Kalau kamu jawab bermula daripada 1S, kita tak bagi markah. Okay? Alright, next kita cuba lagi. Ada siapa-siapa nak cuba? Kita tengok betul tak? Period 4, group 7, D block. Siapa-siapa nak cuba? Nak cuba boleh. Boleh Rifa, jawapan? 7 electrovalence. 7 electron valence. 7 electron valence tu duduk di mana? Duduk dekat 4S2 dengan 3D5. 4S2 dan 3D5. Good, very good. Alright. Sekali lagi macam Rifa jawab, kenapa mula dengan 4S? Sebab period saya period 4. So saya mesti kena mula dengan 4. So 4 mula dengan 4S, lepas tu saya ada 5 lagi elektron nak masuk pada 4P atau 3D.
Dan Rifa pilih 3D sebab dia adalah D block. Okay. Next. Soalan seterusnya saya ada period 4 group 15 P block. Siapa-siapa nak cuba? Saya. Nurin boleh? 3S2, 4P3. Sekali lagi. 3S2, 4P3. 3S 3S berapa? 2, 3 lepas tu 4P3. 4P3. Kenapa daripada 3S lepas tu lompat pergi 4P Nurin? Okay, by the way Nurin, berapa valence electron? 5. 5, thank you. Kalau 5 valence electron, Nurin kena tengok N dia berapa. N dia sama dengan 4. So dia kena mula dengan N sama dengan 4. So kalau saya kena mula dengan N sama dengan 4. Saya perlu mula tak dengan 3S? Jadi 4S. Jadi 4S, okay. Ingat kita adalah N sama dengan 4. So kita mula dengan 4S, okay. 4S tu 4P3. Okay, Nurin, soalan teacher kat sini. Kenapa sambung dengan 4P? Kenapa tak sambung dengan 3D? Sebab dia P block. Thank you. Sebab dia P block. Very good. Thank you. Sebab dia adalah P block. Nampak tak? Beza soalan 2 ni dengan soalan ni. 2 ni kita sambung pada 3D sebab dia D block. Soalan bawah ni kita sambung kepada P sebab dia adalah P block. Okay, sebab tu 4S kena berhati-hati sebab 4S boleh sambung dengan 3D, 4S boleh sambung dengan 4P. Untuk siapa yang nak tanya, teacher kenapa 4S sambung dengan 4P? 3D hilang pergi mana? 3D tak hilang sayang, 3D duduk kat depan dia, 3D dah penuh. Sebab kalau 3D tak penuh, kalau 3D tak penuh, 4P tak boleh wujud. So untuk siapa yang tanya, 3D dah pergi mana? 3D dah penuh. Tu je. Okay, 3D dah penuh. Okay, soalan next. Saya ada 4. Ya, Rifa. Saya nak tanya, kalau macam buat pengiraan memang kena buat macam tu ke? Macam kena tulis 6 electrovalence sebab saya senaraikan satu-satu dia punya orbital tu sebab tak nampak. Senaraikan satu-satu tu macam mana? Saya macam tulis 1S2, 2S2, lepas tu belakang tu baru saya tulis berapa dia punya electron valence, kira belakang tu. Tapi macam mana kamu nak? So kamu mula dengan 1S2, 2S2, 2P6. Ya, kejap. Lepas tu? Mana nampak tak? Mana tak? Alamak dia terkeluar. Alamak kejap. Hang kena buang belakang hang tu bawah. Sebab tu saya tak suka letak screen kat belakang sebab saya suka bergerak. Kalau saya letak screen kat belakang, saya bergerak, kamu tak nampak saya dah. Mana tak? Saya senaraikan satu-satu, lepas belakang tu baru saya tulis dia punya berapa. Boleh, tapi kat belakang tu kamu kena salin balik. Jawapan kamu kalau kamu mula terus dengan macam ni kalau kamu bagi jawapan terus macam ni. 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, lepas tu 4P3. Katakan untuk soalan ni untuk soalan last yang kita bincang ni. So electronic configuration dia adalah 4S dengan 4P sebab dia adalah P block. So Rifa kena tulis balik yang ni baru dapat markah. Kalau Rifa bagi jawapan penuh macam ni, kita tak bagi markah. Okay, boleh. Bazir masa sayang, tak payah. Tak perlu buat macam tu. Belajar cara ni. Alright, belajar cara ni. Bila dia N sama dengan 4, sekali lagi kita bincang. N sama dengan 4, bermakna kita mesti akan mula dengan 4S. Sama juga macam tadi, N sama dengan 3, kita mesti mula dengan 3S. Nanti saya ada N sama dengan 6, bermakna saya akan mula dengan 6S. Saya ada 5 kat sini, bermakna saya akan mula dengan 5S, 5S. Nampak? Alright. Lepas tu nak sambung dengan siapa akan bergantung pada blok dia berapa. So sekarang saya ada P block. Alright, group 17 saya ada 7 valence electron. Rifah, mic. Thank you. Group 17 saya ada 7 valence electron, P block. Saya nak mula dengan 4S. So 4S2 saya dah ambil 2. Saya tinggal 5 lagi elektron. 5 lagi elektron nak masuk kat mana? Lepas 4S nak masuk kat 3D ke 4P? Alright, masuk pada 4P sebab
dia adalah P block. Sebab tu soalan tanya blok dulu. Kenapa soalan tak tanya blok lepas tu? Soalan tak boleh tanya blok lepas tu. Soalan mesti kena tanya blok sebelum tu. Alright, supaya kamu tahu elektron last kamu duduk kat mana. Okay? Dan untuk cara macam ni kita tak terima sebagai jawapan ya. Kamu wajib tulis balik valence elektron kamu tu apa. Okay? Betul, boleh buat, tak salah. Tapi kalau nak kata jawapan, tu bukan jawapan. Okay? Tu jalan kerja je. Okay, next. Saya ada soalan F, saya ada 5, saya ada 2, saya ada S orbit, S block. Anybody? Nak try? Saya Dato'? Tu. S block Ya, S block. S2. 5S2. Saya Dato' kata 5S2. Pandai dia pilih soalan paling senang ni. So 5S2 kat sini sebab dia adalah 5. N sama dengan 5. So dia mesti kena mula dengan 5S. Group 2. Paling senang group 2. 2 valence electron. So 2 valence electron nak duduk kat mana? Duduk kat S block. Memang berhenti kat situ je lah. Sebab saya ada 2 elektron je. 5S2 habis Nampak? Okay. Next. Kita tengok H dulu. Kita tengok yang bawah ni dulu sayang. Kita tengok yang bawah ni dulu. Sebab sama. N sama dengan 6. Nampak tak? Soalan punyalah gempak. Soalan bagi N sama dengan 6. Wow, tingginya teacher. Padahal sama je. N sama dengan 6 bermakna kamu kena mula dengan 6S. Sekarang group 1. Group 1 tu 1 valence elektron je. Dan S block. Ada siapa nak jawab? Tak ada keadaan berebut. Saya. Saya Arisha. 6S1. 6S1. Alright, thank you for your cooperation untuk bagi aku rasa ada budak berebut. Kelas lain duk berebut kelampau macam biasa, tenteram gila. Alright, N sama dengan 6 sebab dia adalah N paling tinggi. Senang Group je. 1. Ya, senang je. 1 valence electron, so S block 6S1. Nampak? Okay. Saya rasa dia tricky adalah apabila dia P block dan juga dia D block. Okay, bila dia P block, dia D block, kamu kena tengok betul-betul. Alright, sebab dia tetap akan mula dengan S. Kalau kamu perasan sayang, semua ni akan mula dengan S. Tak kisah siapa pun dia akan mula dengan S. Lepas S tu nak sambung, mesti sambung pada P. Alright, lepas S dia akan sambung pada P. Kecuali kalau dia adalah 4S, dia mungkin 3D. Okay, so kat sini. Soalan last kita. Siapa-siapa nak cuba? Asyik saya bagi jawapan je, main siapa-siapa cuba. Tak ada? Tak ada, saya panggil je. Syairah? Boleh Syairah? Apa? 12 elektron, Yes. 5S2, 4D10. 4D10. Perfect answer. Alright. So, 5S2 4D10. Kenapa 5S2 4D10? Good answer. Reason sangat-sangat senang sebab dia adalah D block. Oh, saya tak suka penuh highlight ni. Highlight tu kat atas nampak cantik. Sekali tulis macam hampas tu. D block. Alright, that is your D block. Bila dia adalah D block, group 5. Period 5. Period 5 bermakna kamu akan mula dengan 5S. Alright, berhenti pada D block. Dan D block kamu adalah 4D. Konsep dia sama. Selepas 4S, dia adalah 3D. So, kalau selepas 5S, dia akan jatuh D berapa? 4D. So, tak payah tanya. Kalau saya ada 6S nanti, dia jatuh berapa? 5D. Nampak? Logik je. Alright? Okay. So 5S2 4D10 sebab dia adalah D block group 12 period 5. Okay. Boleh ke? Ada soalan sebelum kita sambung? Okay, ngangguk semua. Okay. Apa tunggu nak makan je, mak dah pompang-pompang dah masak kat dapur tak berhenti. Betul tak? Masak apa mak ni? Mak ajar. Sambil mak kerja. Apa kalau mak kerja lagi syok?
Makan apa? Grab food. Masak Minggu lepas kelas saya yang tengah hari pukul 2 tu, budak lambat, budak lelaki. Masuk kelas lambat. Tanya kenapa? Turun ambil Grab. Aku tampar budak tu kan. Itulah jawapan dia. Syah. Lepas tu mana dia? Lepas tu set tutup kamera. Aku rasa dia duduk makan tu. Tak ada. Apa baik je saya tahu. Okay, so next question. Alright, next question. Saya ada proton number of 4 ions are given. Trik soalan kat sini. Ada 2, dia bagi ion. Dia bagi proton number. Dan dia minta untuk atom dan ion punya electronic configuration. Sekali lagi bila soalan minta electronic configuration, kita ada 2, SPDF notation atau orbital diagram. Nak senang, guna je SPDF notation. Orbital diagram biasa kita akan lukis kalau kita nak tengok M atau S dan juga bila kita soalan minta je. Kalau tak, biasa kita tulis SPDF je lah. Okay, balik kepada soalan isotop tadi. Bila dia jadi ion, proton number daripada atom tu berubah tak? Proton number daripada atom tu, kalau atom dengan ion, saya ada atom duduk tengah-tengah, saya ada ion duduk tepi. Proton number sama tak? Sama. Alright, ingat ya. Number of proton will not change. Number proton takkan ubah. Okay? Kalau saya daripada atom nak jadi ion, yang akan berubah hanya adalah number of electron, boleh keluar, boleh masuk. Alright? Yang akan berubah hanya adalah number of electron. Ingat yang tu, proton number takkan berubah. Dan kita belajar benda ni last week. Kita belajar benda ni last week kat topik 5. Kita pernah belajar daripada atom P nak jadi ion P. Dan kita tak kira bilangan elektron. Kalau kamu ingat, kita tak kira bilangan elektron. Kita kira daripada electronic configuration macam mana kita nak sambung. Kalau proton number dia tak berubah, bermakna ion P dengan atom P akan pegang proton number yang sama. Masing-masing ada 9. Alright, masing-masing ada 9. Tapi the problem arise adalah kat sini adalah P minus. Kat sini adalah P minus. Okay, so kita tengok ya. Kita tulis untuk atom dulu. Sentiasa tulis untuk atom terlebih dahulu. Alright, sebab apa tulis untuk atom terlebih dahulu? Sebab bila saya nak tulis untuk ion, alright, bila saya nak tulis untuk ion, saya kena tengok bergantung pada atom saya. Daripada atom nak jadi ion dan ion saya adalah negative 1. Soalan saya, tambah atau buang? Tambah. Thank you. Tambah. Thank you yang sudi buka mic dan menjawab. Dia adalah tambah elektron. So bila dia tambah elektron, kita pernah bincang last week. Kalau tambah elektron, kita akan tulis electronic configuration dia. Kita akan sambung di mana kita berhenti. So daripada 2p5, kita akan jadi 2p6. Tengok balik topik 5 hari tu, kita tak kira bilangan elektron. Alright, daripada neutral nak jadi cat ion, kita tak payah kira bilangan elektron. Kita hanya perlu tengok kita tambah berapa, kita buang berapa. Alright, kalau tambah, kita tambah pada di mana kita berhenti, kita sambung tambah. Kalau kita buang, kita akan buang daripada yang paling jauh daripada nukleus. N paling tinggi, kalau kamu ingat. Okay, pernah dengar statement ni? Dan itu adalah trik pertama. Trik pertama, dia bagi number proton, dia buat kamu pening. Trik kedua, dia minta kamu lukis tulis dua-dua. Dia minta kamu tulis dua-dua. Patus, dia minta group, period, block. Kamu nak tentukan group, period dengan block. Saya ada 2 electronic configuration. Saya tengok siapa punya. Neutral. Kita tengok yang neutral. Benda ni saya dah ulang semalam tak berhenti. Kalau kita ada 2 electronic configuration untuk ion, untuk neutral, nak tentukan period, group, block, kita akan tengok yang neutral. Okay? Mari ni, jawapan. Group 18. Group 18. Group 17. Kawan bagi tips tu.
Group 17, Period 2. period 2, Blok P. block P ataupun P block. Tahu tak kenapa saya panggil kamu? Sebab kamu nampak tak fokus dah. Tak tahu pergi mana dah. Alright. Tu sebab tu saya nak buka webcam supaya saya still nampak muka kamu. Saya tahulah ada yang pandai berlakon tu, macam Rifa dia pandai berlakon je. Alright, sebab saya nampak dahi je, saya tak nampak apa pun. Okay. Alright, Nurin boleh nampak lagi sikit tak apa. Okay, group 17, period 2, P block. Okay, sekali lagi. Dia saja nak buat kamu pening tu, sebab tu dia minta dua-dua. Berhati-hati. Always remember, saya nak group, saya nak period, saya nak block, saya kena ada neutral. Itu je yang saya kena ingat. Alright, next. Saya ada ion Q dan juga proton number 12. Bila proton number 12, bermakna dia akan sama juga dengan atom Q. Dan bila dia ada proton number dan kita tahu dia adalah sama dengan neutral, sentiasa mula dengan neutral. Neutral, electronic configuration untuk Q, neutral adalah berapa? Syahira? Satu S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2. Thank you. Aziatul, Q positif sama dengan? Dia ada 11 elektron, 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1. Alright. Aziatul mula buka mic, lepas tu dia cakap, oh dia ada 11 elektron. Aziatul, kita tak perlu tahu dia ada berapa elektron sebab yang kita perlu tahu hanya adalah daripada neutral jadi dia, saya kena buang 1 elektron. Yang kamu kena tahu adalah elektron buang dari mana. Alright. Sekali lagi ya. Sebab kalau dia melibatkan 3D dengan 4S, kalau dia ada melibatkan 3D dengan 4S, kalau kamu jawab guna cara kira elektron, jawapan kamu salah. Alright, nanti saya bagi contoh. Hujung-hujung nanti saya bagi contoh untuk buktikan apa yang saya cakap. Okay. Next, Nurin. Group, period, block. Group 2, period 3, Group 2. Period 3. S block. S block. Alright. Jawapan dia, group 2, period 3, S block sebab dia mengikut neutral. 3S adalah 3S2 kat sini. 3S adalah 3S2 sebab tu dia akan jadi group 2 period 3 S block. Valence elektron 2 yang duduk pada 3S2. Okay. Next saya ada R positif, R2 positif. Ain, electronic configuration untuk R. One S2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 2S2, 2P6. 4S. Thank you. Alright. Next, yang kita nak, yang saya nak, bukan kita nak, R2 positif. R2 positif. Safia? Satu S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Okay. Kat sini, thank you. Kat sini kamu akan nampak bila soalan macam ni, sebenarnya soalan macam ni yang akan keluar exam. Kalau kamu tengok R neutral dengan R2 plus, kamu akan perasan group dia berbeza, period dia berbeza, block dia berbeza. Alright, sebab tu saya cakap kalau kamu salah tengok electronic configuration, kamu memang bye-bye lah. Sebab kalau kamu salah tengok yang bawah, dia akan jadi period 3, P block, group 18. Padahal dia adalah tengok atas. Alright, sebab dalam periodic table, R yang duduk dalam periodic table, bukan R2 plus. Alright, so R akan jadi group 2, okay, S block dan juga period 4. Ingat, kita akan tengok yang neutral yang duduk dalam tu. Dan untuk siapa-siapa yang tulis electronic configuration masih mengkira elektron, jangan buat macam tu dah. Kamu akan bermula daripada yang neutral turun kepada yang ion. Okay, dia jadi 2
plus sebab dia buang 2 elektron dan 2 elektron yang dia buang adalah daripada N paling tinggi dan N paling tinggi kita adalah 4s. So dia buang 2 elektron daripada 4s dan berhenti pada 3p6. Okay, tu cara dia sebenarnya. Bukan kira elektron. Okay, kita pernah bincang dalam topik 5, jangan lupa. Topik 5, topik 6, topik 7. They are not even good friends sayang. They are way better than good friend. Okay. Next. Last untuk soalan 4 ni. Saya ada T2 minus ion. T2 minus ion. Saya bermula dengan T electronic configuration. Syazlin masih tak boleh jawab Syazlin tak boleh jawab. Laili? Satu S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P4. Perfect. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Orang-orang Selcom dah okey dah tu. Mereka duk masuk dah. Jahat gila aku. Teguk gila kan? Alright. Your set T2 minus Miss Mom. Alright, T2 minus over here. Mulut tu memang tak jaga betul. Dia daripada T jadi T2 minus sebab dia tambah elektron dan kita akan tambah 2 elektron di sini. Macam saya cakap, kita tak perlu kira elektron total tu. Kita hanya perlu tambah di mana kita berhenti. Kita berhenti pada 3p4. So kita sambung di situ. Yang depan takkan ubah. Kita akan tambah hanya di belakang. 3s2 kekal. Yang berubah hanya adalah 3p. 3p daripada 4 jadi 6 sebab saya tambah 2. Okay? Dan sekali lagi, soalan ni memang saja nak buat kamu buat salah tahu tak? Sebab dia tanya period group block selepas kamu tulis dua-dua. So ingat, nak tentukan period group block, kita sentiasa tengok yang neutral. Okay? So kat sini, period 3, P block dan juga soalan saya kepada Aisyah. Okay, group berapa? Group 16. Group 16. Yang valence elektron ambil dari mana Aisyah? 3S2 dengan 3P4. Thank you. 3S2 dan 3P4. Perfect. Okay. Dari semalam kita dah ulang benda yang sama Minggu depan atau 1 minggu lagi saya bagi topik ke test. Hampa salah electronic configuration, kamu salah period group block, hampa ulang soalan tu 100 kali. Tahu? Okay. Jangan salah. Setakat ni soalan? Boleh? Senang Cuma berhati-hati sama ada kita nak tambah atau kita nak tolak elektron. Fikir betul-betul dia charge apa. Kalau positif saya akan buang atau saya akan tambah. Kalau negatif saya akan buang atau saya akan tambah. Dan yang paling penting, anytime. Kalau soalan ni tak ada soalan A. Kalau soalan ni tak ada soalan A, dia terus datang pada tentukan group period block. Okay? Tentukan group period block. Kita perlu tak tulis yang ni? Tak payah dah. Kita tak payah tulis yang ni dah. Alright? Dan kita tak payah tengok dah ion ni. Dia saja bagi ion tu untuk kamu pening. Kita akan tulis sahaja yang ni dengan proton number yang dia bagi sebab kita tahu proton number tak akan ubah. Proton number 16. Tulis electronic configuration untuk T. Proton number neutral sama dengan number of electron. So guna yang ni terus. Nampak? Okay? Bear that in mind. Soalan kerja kita adalah bagi soalan yang kamu kena berfikir. So make sure kamu fikir sebelum kamu jawab soalan tu. Alright? Masalah kamu tu otak simpan bawah lutut. Kasarnya. Mulut tak boleh simpan macam tu lah saya. Takutlah apa. Tak bertuah dapat cikgu macam ni. Tak, masalah kamu baca soalan, kamu malas nak fikir. Kamu baca soalan, kamu jawab ikut tangan kamu. Tangan saya nak tulis apa? Saya tulis. Kalau lepas tu saya tanya balik, kenapa kamu jawab macam ni? Tak tahu teacher. Tangan saya nak tulis macam tu, saya tulis. Tangan saya nak tulis 2, saya tulis 2. Apa, bukan nak ikut otak, ikut tangan. Alright. Soalan ni, best. Soalan nampak gempak. Soalan ni nampak, wah, keluar soalan dalam exam. Oh gila, soalan macam susah. Macam susah, senang je. Alright. Bear that in mind, saya dah pernah cerita, soalan panjang adalah soalan yang kamu kena doa keluar dalam exam. Sebab soalan panjang sebenarnya soalan senang.
Alright, soalan panjang yang akan jadi senang sebenarnya. So, apa yang soalan cakap sekarang? Obviously, this is your periodic table, your roughly periodic table kat sini. And then, soalan pertama, state how element A to E are arranged. Kita bergerak daripada A sehingga E tu, macam mana dia orang susun? Dia ada di slide pertama dalam YouTube video saya. Dia susun ikut apa? Anybody? Syahinda? Syahinda? Proton number. Proton number. And proton number betul, tapi lagi tepat adalah increasing order of proton number. Sebab kalau kamu ingat, betul proton number yang Syahinda jawab tu betul, dia akan susun ikut proton number tapi naik ke turun? Betul. Kalau kamu ingat, proton number adalah naik daripada periodic table hidrogen 1, helium 2, and then kamu bergerak ke 3, bergerak ke 4, bergerak ke 5, 6, 7, 8, 9, 10. So daripada A sampai ke E, dia sebenarnya susun ikut proton number, tapi saya tak nak hanya proton number. Saya nak increasing order of proton number. Proton number saya terima, number of proton saya terima, atomic number saya terima. Okay? Sama. Sebab dia orang tiga-tiga benda tu nombor yang sama. Okay? So proton number boleh, number of proton boleh, atomic number boleh. Same thing. Okay? Increasing order jangan tinggal. Okay. Good. Next. Kita masuk kepada soalan B. Why are element B and E are in the same group? Kita nampak B and E are in the same group. Alright? According to that, Rashidah. According to your gambar raja dalam ni. Okay, B and E group berapa Rashidah? Group 2. Group 2, thank you. Dan kenapa dia orang duduk dalam group yang sama Rashidah? Sebab dia orang ada electron valence yang sama. Ya, same valence electron. Dalam bahasa Melayu dia electron valence. Dalam bahasa Inggeris dia valence electron. Tapi kalau boleh betul lah ikut cara Inggeris lah. Kalau kamu tulis electron valence pun so far kita terima je. Tapi spelling kena jaga Sebab saya baru perasan dalam bahasa Melayu valence kamu eja macam mana? ENS. Ikutlah tapi valence saya eja macam ni aku tak tahu BM apa eja macam mana. Saya tak ingat tapi valence electron kena jagalah benda-benda tu. Okay, sebab bila kamu jawab Inggeris, kamu patut jawab Inggeris penuh lah. Okay, untuk kamu siapa-siapa yang nak tanya soalan teacher dalam exam nanti nak jawab bahasa Melayu, boleh. Kalau kamu nak jawab bahasa Melayu, soalan pertama sampai soalan hujung kena jawab bahasa Melayu. Kertas soalan kamu masih dui bahasa. Alright, so kalau kamu nak jawab bahasa Melayu tak ada masalah. Tapi kamu tak boleh jawab soalan 1A bahasa Inggeris, 1B bahasa Melayu. Kita tak tanda Alright, kita akan tanda ikut majority kalau bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Okay, so dan disebabkan silibus kita bahasa Inggeris, saya rasa kalau lepas 3 bulan, 4 bulan hang belajar betul bahasa Melayu pun hang tak pandai dah. Hang baca ayat bahasa Melayu tu lagi hang tak faham. Percayalah saya. Betul. Hang tak faham dah. Majority budak akan bagi tak tahu teacher, saya baca saya tak tahu apa dia cakap. Sayang, kadang-kadang saya baca pun saya tak faham bahasa Melayu tu. Hang nak faham, tak payah. Jahat aku macam biasa. Betul, BM tak payah cerita-cerita nak jawab BM lah. Alright. Bagi tahu siap-siap tak payah. Alright, next thing yang saya ada kat sini soalan tanya B and C in the same period. B and C in the same period. Soalan saya, Safia, period berapa? Period 2. Period 2, thank you. Shikin, kalau dia adalah period 2 dan kenapa dia orang duduk period yang sama? Sebab sama number of shell. Same number of shell. Alright, same number of shell. Ini adalah, thank you, betul. Ini adalah jawapan yang paling simple. Same number of shell. Of course, kalau nak bagi jawapan gempak sikit, same principal quantum number. Boleh, tak ada masalah. Alright, tapi ayat yang saya tak nak. Same and aku ketuk kepala hang. Tak payahlah short form sampai macam tu.
Alright, memanglah betul. Hang kata teacher N tu principal quantum number lah, betul lah. Betul lah, tapi janganlah bagi jawapan short form sangat. Okay, so paling simple, tak payah principal quantum number, kita terus guna same number of shell. Okay, yang tu kita terima. Same energy level pun saya terima. Okay, sama je. Alright, next. Soalan tanya, which one adalah metal? Kalau kamu tengok periodic table, alright, sebelum saya pergi kepada soalan. Kalau kamu tengok periodic table, saya ada bahagian kiri, saya ada bahagian kanan. Rasa-rasa, kiri atau kanan yang biasa logam duduk? Kiri. Logam biasa duduk sini, non-metal biasa duduk sini. Kebiasaan. Alright, kebiasaan dia ada color-color macam tu kan. Paling senang, logam kamu kat sini. Ada magnesium, ada sodium, ada potassium, ada kalsium, semua ni logam. So, logam mesti duduk belah kiri, non-metal duduk belah kanan. Carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, semua tu adalah non-metal. Okay? So, which of the element are metal? Soalan tanya, which of the element are metal? Bila dia tanya which of the element are metal, dia tanya semua. So jawapan kamu adalah semua. Bukan salah satu. Bila kamu jawab, semua kamu kena tulis A, B, E. Semua adalah jawapan dan semua kena tulis. Bahasa Inggeris ya. Elements are metal. Alright? Benda kecil-kecil yang kamu tak perasan. So jangan bagi salah satu, bagi tiga-tiga. And last but not least, S2P2. S2P2. Rasa-rasa dalam periodic table kamu, siapa akan pegang S2P2? C dengan D. C dengan D. Rashidah kata, Rashidah kot. C and D. Anybody else? C. Ain kata? Tak dengar. C. Ain kata C. Lagi? Marini? C sama dengan Ain. C sama dengan Ain. Syazlin tak jawapan? Saidatun? C juga. C juga. Let's say kenapa C. Alright. Syazlin kata C and D. Alright. Kita tengok mana satu betul. Sama ada dua jawapan atau satu jawapan. Teknik. Benda pertama bila dia kata dia adalah S2P2. Dalam ni, tahu tak benda pertama yang teacher nampak apa? S2P2. Benda pertama yang saya nampak, electron less duduk kat P. So dia mesti P block. Tu benda pertama yang saya nampak. Dan bila dia P block, betul lah apa yang kamu jawab, C atau D. Okay, atau. Okay, bila saya kata atau, salah satu lah. Okay. Dan S2P2, dia tak bagi N. N saya tak tahu berapa. So saya tak boleh tahu dia period berapa. Okay, tak apalah. C dengan D duduk period yang sama. So tak penting lah. Alright, S2P2. Bila dia adalah P block sayang, bermakna valence elektron akan bersamaan dengan NS tambah NP. Valence elektron saya akan sama dengan 4. Bila valence elektron saya bersamaan dengan 4, betul? Alright, bermakna dia akan jadi grup berapa? 14. 14. Thank you. Alright, 14. Dan logically, kalau ini adalah periodic table, kat sini mulanya P block kamu. Dan P block kamu mula dengan grup? 13. Thank you. So jawapan C dengan D, yang mana satu jawapan? C. Thank you. Alright. Benda pertama kita akan dapat block, kita perasan dia adalah P block. So jawapan kamu akan duduk round antara C atau D. Alright. Tapi D obviously duduk last. D tu obviously adalah group 18. Sangat obvious sebab dia duduk last. So sekarang valence elektron saya 4, saya adalah group 14. C dengan D. C menang. Okay, jawapan dia C.
So soalan kat sini, soalan tu sebelum kamu baca nampak wow, diagram panjang-panjang, lepas tu ada ayat A, B, C, D, lepas tu ada nak unknown A, B, C, D, E, semua benda apa tak tahu apa benda. Tapi bila kamu baca soalan tu, soalan senang je. So lagi panjang soalan tu sebab sebenarnya lagi information yang dia boleh bagi. So jangan takut sangat dengan soalan panjang. Soalan panjang adalah soalan yang kamu kena doa supaya dia keluar. Tahu tak? Okay. Alright, question? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Jangan risau. Macam saya cakap, sepanjang kita sampai topik 7, kita still akan jumpa electronic configuration. Selagi saya still jumpa electronic configuration, selagi tu saya akan tanya group period block. So jangan risau, kamu tak akan lupa. Okay? Selagi kamu jumpa 1S2, 2S2 hang jatuhlah kat soalan mana pun, saya akan tanya juga period group block. Okay? Bila-bila masa yang saya nak. Okay, minggu depan kita akan masuk 6.2 dan minggu depan kita nak habiskan 6.2. Kat YouTube dah ada 6.2 part 1, part 2 akan ada dalam minggu ni. Kita akan habiskan yang tu. Dan 6.2 adalah fakta. Bila fakta ada sejarah. Saya ajar ke hang baca ke benda tu sama. Therefore, minggu depan akan jadi soalan. Maksud saya, setiap satu saya tanya tu, kamulah yang akan bagi tahu dia naik ke turun, saiz dia besar ke kecil. Saya tukang tulis je. Tolong tengok video tu, tolong baca nota. Benda tu fakta. Dia kalau turun group, when you going down a group, size jadi besar. Hang going down group mana pun, size dia akan besar. Alright? Bila kamu baca tu, satu je soalan saya, Arifah. Satu je soalan saya. Satu je benda yang saya nak ingatkan. Bila kamu baca tu, kamu kena ada tanya diri kamu kenapa size dia besar. Alright? Bila kita buat soalan explanation, banyak keadaan, semua keadaan adalah kenapa. Kenapa macam tu, kenapa macam tu, kenapa macam tu. So bila kamu fikir cara macam tu, kamu akan senang sikit. Kamu akan nampak flow dia. Kamu akan nampak reason dia. Okay? Rifah, soalan? Bukan saya tanya soalan. Shazlin dia ada tanya soalan dekat chat. Oh, okay, thank you. Soalan macam tu soalan apa Shazlin? Soalan macam tadi. Alright, soalan macam tadi tu saya tengok. Soalan ni 1, 2, 3, 4, 5 markah je, soalan dia pendek-pendek je, 5 markah. Soalan group period block, kalau soalan yang tanya group period block 3 benda tu, kadang-kadang 3 markah, kadang-kadang 3 betul 2 markah, 2 betul 1 markah. Kalau 1 je betul tak ada markah. Bermakna kalau kamu hanya boleh tentukan blok yang betul tapi yang 2 lagi tu salah, tak ada markah. Alright. Electronic configuration, setiap kali kamu tulis satu electronic configuration, biasanya 1 markah. Electronic configuration dia tak share markah dengan orang. Tapi period group block, kita buat cara kedekut sikit lah. Kamu kira dalam hati cara kedekut, kalau dia bagi banyak tu, kita banyaklah markah kan. Dia paling kedekut 3 benda, period group block, 3 benda betul, 3 benda betul 2 markah, 2 benda betul 1 markah. Okay, 1 benda betul tak ada markah. Tu cara standard lah. Okay, lagi? Soalan explanation 6.2 maka akan lebih sikit. Sebab explanation boleh jatuh dalam 6 hingga 7 markah, depends pada soalan. Depends pada kamu compare berapa benda, kamu kena tulis berapa kali electronic configuration. Okay? So, baca benda tu, tengok video benda tu. Benda senang je, jangan fikir complicated sangat. Kita nak tahu satu je, kenapa dia besar dan kenapa dia kecil. Habis cerita. Alright, yang tu je yang kita nak tahu. Question? Tak ada? Alright, UPS kamu dah ditunda. UPS kamu akan jatuh pada hari Isnin petang. Kita tak buat malam dah kalau tak silap saya, betul? Alright. Main reason sebab kita dapat maklum balas daripada pelajar, ada setengah student dia kena pergi kat luar untuk cari wifi. So, dia jadi isu lah bila nak keluar rumah malam-malam pukul 8.30 tu kan. So, kita buat petang lah. So, bersedia untuk quiz-quiz kamu lepas ni majoriti petang. Macam tu juga dengan practical test kamu minggu depan. Kita buat petang juga sebab ada isu internet tu lah. Kita kesian lah budak nak PCC tengah malam pukul 8 tu. Jadi apa-apa kan anak orang. Okay? Question? Alright, kalau tak ada apa, that's it. And I'll see you next week with 6.2. Thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss.